Tuan Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan sesi penggulungan pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya iaitu MOTEK sepanjang sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dewan Yang Mulia ini pada mesyuarat kedua, penggal ketiga, Parlimen ke-14 dari hari Isnin 13 Julai hingga hari Rabu 29 Julai 2020 yang lalu. Segala cadangan serta pandangan yang telah dikemukakan amat saya hargai dan akan diambil kira untuk perancangan kementerian di masa hadapan, insya-Allah. Pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saranan yang telah dibangkit dan dikemukakan semua ahli yang berhormat yang berkenaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, senarai 20 orang ahli yang berhormat telah berbahas menyentuh isu MOTEK. Yang pertama ialah soalan daripada Yang Berhormat Pontian, iaitu melaksanakan semula kempen Visit Malaysia Year 2020 dengan izin selepas wabak COVID-19. Sebelum saya menjawab ini, Tuan Yang Bertua, saya nak menyatakan di Dewan Yang Mulia ini untuk Yang Berhormat Pontian, saya rasa lebih baik kita bercakap mengenai selepas MCO ataupun PKP daripada kita menyentuh mengenai wabak selepas wabak COVID-19. Itu is a very uncertain situation dengan izin. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mulakan dengan cadangan oleh Yang Berhormat Pontian supaya kempen Visit Malaysia Year 2020 dilaksanakan semula di masa hadapan seperti pada tahun 2021, 2022 atau 2023, iaitu bila vaksin COVID-19 telah ditemui dan dunia pulih daripada penularan wabak COVID ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian menyambut baik cadangan dan menghargai keprihatinan ahli yang berhormat untuk merancangkan semula industri pelancongan tempatan menerusi penganjuran kempen Tahun Melawat Malaysia. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, pelaksanaan kempen berskala besar seperti Tahun Melawat Malaysia memerlukan persediaan yang rapi, terutamanya dari segi peruntukan bajet dan tempoh masa yang wajar bagi membolehkan pra-promosi dan pemasaran dalam skala yang besar dilaksanakan bagi menarik pasaran antarabangsa. Pada masa ini, kerajaan sedang menumpukan kepada usaha-usaha pemulihan industri pelancongan menerusi pelaksanaan Pelan Pemulihan Pelancongan dan Kebudayaan yang telah dirangka oleh MOTEK. Justru keputusan untuk melaksanakan Tahun Melawat Malaysia pada masa akan datang adalah bergantung kepada faktor-faktor seperti pemulihan sektor pelancongan di peringkat global serta masa yang sesuai ataupun dengan izin right timing. Tuan di-Pertua, seterusnya ialah dari Yang Berhormat Batang Lupar dan juga Yang Berhormat Jelebu. Adakah di dalam ini? Sebelum itu, tadi mengenai Tahun Melawat Malaysia, Yang Berhormat Menteri, kalau kita tidak berhasrat untuk mengadakannya kerana masalah COVID dan kita tidak tahu ketentuan, bagaimana tentang cara-cara untuk kita membantu sektor pelancongan yang saya kira amat terjejas akibat daripada COVID ini daripada banyak-banyak sektor pelancongan yang paling terjejas pada pandangan kami lah. Dan berapa banyak kehilangan, berapa puluh bilion agaknya kehilangan kerugian kepada negara akibat daripada pelancong yang tidak masuk dan sektor pelancongan yang terjejas ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk membantu mereka, kalau kita telah dengar selama ini, kita ada prihatin tambahan khas dan juga baru-baru ini bencana. Dan dari segi kerugian, saya telah menjelaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini daripada Januari sehingga Jun pada tahun ini kita telah itu adalah anggaran kita dalam 45 bilion kerugian kita. Ini hanya setakat bulan Jun, daripada Januari hingga ke Jun. Jadi lepas itu nanti kita akan mengemaskini lagi negara ini dengan maklumat yang seterusnya, sebab kita akan terus
mengkaji dan juga mengungsikan maklumat dari segi fokus kita dengan izin kepada rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Perhatian. Seterusnya seperti yang nyatakan tadi Yang Berhormat Batang Lupar dan Yang Berhormat Jelebu, iaitu diskaun 50% untuk warga emas bagi kadar hotel dan pakej percutian. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Batang Lupar mencadangkan agar warga emas diberikan kemudahan diskaun sebanyak 50% untuk kadar hotel atau pakej percutian bagi menggalakkan pelancongan domestik. Cadangan ini juga turut disuarakan oleh Yang Berhormat Jelebu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, harga bilik hotel dan pakej percutian tidak ditentukan atau dikawal oleh kerajaan, tetapi ia adalah bergantung sepenuhnya kepada kuasa pasaran. Namun kementerian sentiasa menyokong usaha-usaha positif yang diambil oleh penggiat industri seperti membantu dalam menghebahkan promosi-promosi yang ditawarkan melalui medium kementerian. Pada masa yang sama, suka saya ingin maklumkan bahawa warga emas boleh menikmati potongan harga sehingga 50% bagi tiket ke premis-premis agensi di bawah Motex seperti museum. Malah ada juga tempat-tempat seperti balai seni negara yang boleh dikunjungi dengan percuma. Selain itu, warga emas turut boleh menikmati potongan harga tiket persembahan di Istana Budaya, iaitu bagi produksi terbitan Istana Budaya. Seterusnya juga yang Tuan Yang Pertua, bagi merancakkan lagi industri pelancongan di negeri Kelantan, Yang Berhormat Pasir Putih ada di dalam Dewan. Berhormat. Saya dah selesai dengan Jelebu. Jelebu yang tadi sebelum Rahmat pergi. Tak lagi. Boleh? Okey, terima kasih. Yang Berhormat, yang Jelebu minta tu 50% diskaun untuk warga emas tu, memang hoteliers dia takkan bagi Yang Berhormat. Cuma saya sebut dalam perbahasan saya, kalau kementerian mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk berbincang dengan hoteliers, kan itu di bawah Motex, kalau boleh diberikan diskaun untuk warga emas, kerana golf resort kita bagi 50%, kereta api kita bagi 50%, kita juga ada student rate untuk pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Kenapa kementerian pelancongan ini kita tak ada tak perancangan masa depan untuk kita bincang dengan hoteliers ni, Yang Berhormat? Terima kasih. Sekurang-kurangnya Yang Berhormat, ketika waktu pandemik ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kalau Yang Berhormat pergi ke hotel-hotel sekarang ini, hotel-hotel telah menawarkan sampai 75%, adanya 7%, ada 75% dari segi diskaunnya. Namun apa yang Berhormat tanya tadi adalah berdasarkan kepada bagaimana kami membantu. Oleh kerana ianya masih dalam proses, tetapi kita tidak bekerjasama dengan hotel, tapi kita hanya bekerjasama dengan persatuan-persatuan yang berkaitan dengan penggiat industri pelancongan, ya. Jadi oleh kerana itu masih belum lagi muktamad, maka saya tidak berani menyebutkan di sini kerana ianya masih dalam perbincangan kita. Namun ia adalah memang ada dalam, bukan sahaja dalam perancangan, dalam proses Yang Berhormat, ya. Tapi kita tidak hanya menyentuh mengenai warga emas, tetapi secara menyeluruhnya, sebab kita nak menggalak supaya ekonomi kita dirancakkan semula melalui stimulus package yang dibantu oleh kerajaan ini. Namun begitu, apabila telah dipersetujui, kami terpaksa mengemukakan juga dengan MOF dulu, Kementerian Keuangan, barulah kami dapat to publicize it, dengan izin, to publicize kepada orang ramai apa telah kita lakukan dan telah diluluskan oleh kerajaan. Ya, Yang Berhormat, bersabar, ya. Terima kasih. Seterusnya tadi yang saya nyatakan di sini, bagi merancakkan industri pelancongan di negeri Kelantan, Yang Berhormat Pasir Putih ada di dalam Dewan? Kalau tak ada, tak ada. Okey, saya bagi jawapan bertulis untuk dia, sebab banyak sangat soalan untuk Motex ini. Seterusnya iaitu Yang Berhormat Lumut ada di dalam Dewan? PAS, tak ada. Lumut tak ada. Saya pergi ke seterusnya iaitu Yang Berhormat Hulu Selangor. Saya rasa Hulu Selangor ada tadi,
Okey. Sementara bagi promosi pelancongan di Negeri Selangor pula, saya ingin memberi maklum maklum balas terhadap cadangan Yang Berhormat Hulu Selangor agar MOTEK membantu membangunkan Hulu Selangor sebagai hub eko pelancongan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, di bawah Pelan Eko Pelancongan Kebangsaan ataupun NEP 2016 hingga 2025, daerah Hulu Selangor adalah termasuk di dalam kluster Selangor State Heritage Park dengan izin yang merupakan salah satu daripada 4 kluster eko pelancongan di negeri Selangor. Kewujudan pelbagai tarikan eko pelancongan seperti Sungai Chilling Fish Sanctuary, Bukit Kutu, Sungai Sendat Recreational Forest, Serendah Waterfalls, Kancing Recreational Forest dan Homestay Sungai Tenggi Hulu Selangor di kluster ini berpotensi besar untuk dipromosikan secara bersepadu di Selangor. Untuk menggerakkan strategi di bawah NEP ini, MOTEK amat mengalu-alukan Kerajaan Negeri Selangor untuk menubuhkan Destination Coordination Group atau DCG bagi membincangkan perkara berkaitan pelaburan dan konsesi, pembangunan produk ekopelancongan, latihan, promosi dan pemasaran, pemeliharaan dan konservasi dan pengurusan destinasi ekopelancongan secara menyeluruh bersama agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, penggiat industri, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat di negeri ini. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tawau, ada Yang Berhormat Dewan. Yang Berhormat Menteri. Oh, Hulu Selangor. Ya, satu soalan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, dalam kita sentiasa mempertahankan bangunan yang bersejarah. Saya amat terkejut bila membaca satu berita yang baru-baru ini yang mengenai bangunan yang bersejarah di Bukit Fraser akan dirobohkan untuk pembangunan. Sebab pembinaan itu adalah di sempadan dengan Hulu Selangor. Dan untuk maklumat tu, Bukit Fraser tu sepatutnya kita akan mengekalkan kehijauan flora fauna. Jadi dia tak sepatutnya dibangunkan seperti Genting Highland. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai statement ini, pembangunan robohkan bangunan-bangunan yang bersejarah tu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Nanti saya bagi jawapan yang lebih spesifik sebab ianya tidak ada berada di dalam kita punya perbahasan hari itu kan. Jadi saya akan ambilkan jawapan tu untuk Yang Berhormat ya. Seterusnya Yang Berhormat Tawau tak ada di dalam dewan Kalau tak ada di dalam dewan sebab beliau ada beberapa soalan sini. Yang Berhormat Setiu ada di dalam dewan? Ada? Setiu ada. Ada. Yang Okey, Berhormat Setiu. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, jawapan-jawapan tulis kepada soalan-soalan yang mana ahli Yang Berhormat tanya, kita nak bagi jawapan tulis. Saya minta semua Yang Berhormat Menteri ke Timbalan Menteri jawab secepat mungkin lah. Saya percaya mungkin ahli-ahli parlimen ada yang nak buat klarifikasi dan sebagainya. Sebaik-baiknya secepat mungkin. InsyaAllah Terima sebab kasih. soalan jawapan dia memang sudah ada. Tinggal yang baru ni kita akan buat barulah. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri tak nak jawab secara lisan sekarang kalau ahli parlimen tersebut tak ada, terpulang pada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat. Pertama sekali happy birthday Yang Berhormat selamat hari jadi. Okey, yang keduanya ialah tadi Yang Berhormat Tawa tanya soalan dan dia tidak berada dalam dewan. Tapi kita nak orang Sabah dengar, apakah projek-projek pelancongan yang dijangka diberikan kepada negeri Sabah. Itu ya. Sebab kena sebut ini sebab Sabah sedang menghadapi pilihan raya. Kita kena cerita ni Yang Berhormat. Sikit boleh. Sambungan daripada Manis. Sabah juga. Silakan. Ya, saya setuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat Arau tadi. Memang Sabah ini adalah sebuah negeri yang mempunyai potensi sangat besar dalam industri pelancongan di Malaysia. Tetapi apabila COVID menyerang, industri ini runtuh begitu saja. Jadi maknanya potensi-potensi itu jangan sampai hilang. Jadi saya minta kementerian barangkali boleh
mengambil satu tindakan yang pantas untuk mengembalikan rentak momentum pelancongan itu supaya jangan putus di negeri Sabah. Saya risau kerana sebahagian besar pendapatan negeri Sabah itu daripada sektor pelancongan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Hormat Arau dan juga Kimanis. Terima kasih. Sebenarnya saya juga nak mengambil peluang ini untuk maklumkan sebenarnya ada tax collection dan juga distribution to states by MOF ini dengan izin ini dimulakan pada tahun 2018 dan 2019. Saya rasa Sabah adalah di antara negeri yang paling besar sekali menerima tax tourism ini. Jadi tahniah kepada Sabah lah. Dan Sabah telah menerima 180,343,180,180.46 untuk tahun 2018 dan distribute untuk mereka adalah 12 juta lebih, dan pada tahun 2019 25 juta lebih, dan distribution untuk mereka adalah 12 juta lebih. Apa yang dimaksudkan di sini ialah apabila ini diserahkan kepada kerajaan negeri, maka kita minta supaya kerajaan negeri menggunakan tourism tax ini untuk membangun infrastruktur berkaitan dengan pelancongan di setiap negeri mereka, bukan hanya Sabah tetapi semua negeri. Jadi itulah keadaan yang berlaku untuk oleh kerana tadi soalan itu spesifik kepada Sabah, saya hanya menyentuh negeri Sabah ya, tetapi memang kerajaan negeri Sabah ialah negeri yang paling besar sekali menerima ini kerana memang industri pelancongan negeri Sabah ini memang begitu hebat sekali ya berbanding dengan negeri-negeri lain. Seterusnya Yang Hormat tadi saya nak tanya sebab balik pulau, sebab Menteri sentuh mengenai tourism tax, cukai pelancongan, dan sekarang saya memang dimaklumkan bahawa cukai pelancongan sudah diberhentikan untuk seolah memberi insentif kepada hotel-hotel seluruh negara. Jadi dengan tidak ada cukai pelancongan ini, bagaimana saluran bantuan kepada negeri-negeri? Sebab macam tadi Menteri sebut Sabah mendapat 12.5 juta daripada 25 juta teks yang dikutip oleh negeri Sabah melalui hotel-hotel mereka tu. Jadi saya nak tahu apakah perancangan seterusnya sedangkan tourism tax sudah dikecualikan sekarang. Yang Berhormat Balik Pulau, sebenarnya tanpa tourism tax ini adalah untuk tahun 2020, tetapi peruntukan-peruntukan yang lain masih diteruskan Yang Berhormat. Kita masih lagi meneruskan untuk membantu negeri-negeri. Jadi terutama sekali untuk rancangan Malaysia ke-12, insya-Allah negeri-negeri yang telah meminta kepada melalui MOTEC ini kita akan bantu, sebab ada juga yang sudah disusun atur dan diluluskan untuk rancangan Malaysia ke-12 Yang Berhormat. Itu yang tourism tax untuk negeri itu adalah untuk kegunaan negeri sendiri untuk membangun infrastrukturnya. Terima kasih. Saya nak teruskan dengan Yang Berhormat Setiu tadi. Yang Berhormat Setiu telah membangkitkan isu di mana kenderaan terpaksa bergerak secara mengundur di jeti pelancongan ke Pulau Redang. Di jeti pelancong ke Pulau Redang, ekoran jeti itu dikatakan sempit. Beliau memohon agar jeti berkenaan dibesarkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, pegawai kementerian kami telah membuat semakan bagi meneliti isu yang dibangkitkan ini. Dapatan semakan yang dibuat, kami di pihak MOTEC yakin bahawa isu kenderaan terpaksa bergerak secara mengundur di jeti pelancong ini adalah berlaku di jeti di Pulau Redang dan bukannya di jeti di Tanah Besar ataupun mainland dengan izin. Jika benar perkara ini adalah sama yang dirujuk oleh Yang Berhormat Setiu, ingin dimaklumkan bahawa jeti-jeti di Pulau Redang adalah untuk kegunaan pejalan kaki sahaja dan bukannya untuk kegunaan kenderaan. Oleh itu, lebar jeti itu sebenarnya adalah saiz yang wajar dan tidak akan mempunyai sebarang masalah jika hanya digunakan oleh pejalan kaki. Namun, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kenderaan seperti kereta di atas laluan jeti tersebut, memandangkan ia dibina bukan untuk kegunaan kenderaan, maka timbul keadaan di mana kereta tersebut tidak boleh membuat pusingan U, tetapi perlu mengundur untuk keluar dari laluan jeti itu.
masalah ini seharusnya tidak timbul dan kita percaya boleh diatasi dengan penguatkuasaan yang baik oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Lembah Pantai telah membangkitkan dua perkara. Ada lembah pantai dalam Dewan ni? Okey. Pertama, ini Yang Berhormat Lembah Pantai dan juga Yang Berhormat Balik Pulau. Balik Pulau masih ada dalam Dewan. Yang Berhormat Lembah Pantai telah membangkitkan dua perkara. Pertama, Yang Berhormat Lembah Pantai mencadangkan agar insentif diberikan kepada institusi korporat serta individu yang berkemampuan untuk membeli karya-karya seni tempatan dalam belanjawan akan datang. Cadangan ini juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau. Untuk makluman Tuan Ketua, pada masa ini kerajaan telah pun menyedia dan memberikan insentif kepada pihak pembeli karya tempatan yang ingin menderma hadiah lukisan ke institusi kerajaan seperti Balai Seni Negara atau Balai Seni Lukis Negeri. Ia berupa pengecualian cukai berbentuk potongan yang dibenarkan dari pendapatan agregat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN dalam Seksyen 44 dalam kurungan 11. Kami menyambut baik dengan cadangan Yang Berhormat itu untuk pengecualian cukai. Ini turut dipanjangkan kepada pembelian karya seni untuk simpanan sendiri ini. InsyaAllah kita boleh bawa untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan Yang Berhormat. Bapak Menteri, sebenarnya bukan hanya lukisan ataupun arts yang saya sebut, tapi saya juga menyentuh tentang pembelian tiket persembahan kebudayaan, saya sentuh juga tentang ukiran, kraft tangan, mana-mana yang bersangkut dengan seni budaya tu patut kita mohon supaya cukai dikecualikan untuk sejumlah macam kalau di Amerika, setengah state di Amerika tu dia bagi untuk $6,000 per per person. Jadi saya minta mungkin sejajar dengan apa yang telah ada sedia ni, kita mungkin panjangkan lagi kepada persembahan dan apa-apa yang bersangkut pun dengan seni budaya. Terima kasih Tuan Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya lalukan usaha untuk meningkatkan mungkin pelepasan cukai yang lebih. Masa yang sama saya pohon pertimbangan pihak kerajaan untuk meningkatkan dana yang ada pada Balai Seni Visual negara itu sendiri agar ia mampu untuk membeli lebih banyak karya-karya. Mungkin boleh dipertimbangkan satu usaha repatriation karya-karya ulung seniman negara yang kini berada di lots of places, ya, dengan izin. Jadi kita tak nak karya-karya kita dibeli dan disimpan di Singapore Art Gallery dan di Hong Kong dan di banyak tempat lain, tapi to bring them back to Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Balik Pulau dan juga Yang Berhormat Lembah Pantai, kita ambil maklum. InsyaAllah seperti yang saya nyatakan tadi, sebab apa yang dicadangkan, kita akan kemukakan kepada yang Kementerian Keuangan. Sebab itu bukan bidang kuasa kita, ya. Namun begitu kita mengucapkan terima kasih di atas apa yang telah dicadangkan. Seterusnya lagi, Yang Berhormat Lembah Pantai ingin mengetahui status dasar kebudayaan kebangsaan yang telah diumumkan pada 6 Januari yang lepas. Untuk makluman Yang Berhormat, Dasar Kebudayaan Negara ataupun DKN pada asalnya dijadual untuk dilancarkan pada suku pertama tahun 2020. Dengan perubahan keadaan semasa, perkara ini terpaksa dianjakkan sedikit masanya. Ia akan diumumkan sebaik sahaja apabila dimuktamadkan kelak. Seterusnya, Yang Berhormat Lanang mohon supaya kementerian mempromosikan baju batik motif Dayak atau Iban dan barang buatan Sarawak ke Semenanjung untuk memajukan industri pelancongan di Sarawak. Maaf Menteri, sebelum terima kasih. Berkenaan dengan isu dasar kebudayaan negara, jika boleh dilibatkan juga ahli-ahli parlimen yang berminat agar sebarang input, ya, boleh juga diberikan. Sebelum ni saya pernah berhubung dengan mantan ketua silap saya TKSU Tan Sri Nurliza. Ya, beliau dah pencen dan saya rasa banyak yang mungkin dengan izin, ya, I'm a
an arts practitioner, jadi mungkin ada beberapa pandangan yang boleh diberikan dan juga ramai rakan-rakan yang berkarya pada waktu ini ingin juga memberikan pandangan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas minat tersebut. Kita ambil maklum juga Yang Berhormat. Yang Berhormat Lanang tadi, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia sentiasa berusaha membangun dan mempromosikan produk kraftangan sebagai produk pelancongan, termasuklah baju batik bermotifkan reka corak masyarakat pribumi, khususnya di negeri Sarawak. Sehingga 30 Jun 2020, seramai 1,022 orang usahawan kraf di negeri Sarawak telah berdaftar di bawah Kraftangan Malaysia dengan penglibatan tenaga kerja seramai 728 orang dan 2,015 orang community craft. Daripada jumlah tersebut, seramai 252 orang usahawan iaitu 24.7% adalah usahawan dalam bidang tekstil iaitu 14 orang merupakan usahawan batik. Kebanyakan produk batik yang dihasilkan adalah bermotifkan suku kaum atau etnik seperti Dayak, Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Bagi mempromosikan baju batik bermotifkan suku kaum atau etnik Dayak, Iban, Kraftangan Malaysia telah menganjurkan Festival Kraft Borneo Sarawak 2019 yang bertujuan untuk memperkenal dan memartabatkan produk kraft tekstil seperti songket Sarawak, tenunan puak, batik dan produk aksesori manik. Koleksi produk tersebut telah diperagakan dan mendapat kerjasama pereka fashion terkemuka dari Sarawak iaitu Datuk Tom Abang Saufi, Tanoti Pereka Kraftangan Malaysia serta usahawan kraft. Kraftangan Malaysia juga akan terus melaksanakan Festival Kraft Borneo Sarawak 2020 yang dijangka pada 23 Oktober hingga 1 November 2020. Selain itu, Kraftangan Malaysia juga mempromosikan produk kraftangan lain sebagai produk pelancongan negara yang menarik dan mempunyai keunikan tersendiri. Antara aktiviti pemasaran dan promosi yang telah dilaksanakan adalah Promosi Kraft Malaysia 2019 di Maidin Petrajaya, Promosi Kraft Malaysia 2019 di Bintang Mega Mall Miri, Rainforest World Craft Bazaar 2019 di Sarawak Cultural Village, Pesta Kaul Mukah 2019 di Pantai Dana Kala Mukah. Banyak lagi kalau saya nak sebut sini. Selari dengan perkembangan teknologi masa kini, Kraftangan Malaysia telah melaksanakan inisiatif pemasaran dalam talian iaitu e-Kraft Bazaar iaitu melalui Facebook Group yang telah diperkenalkan pada 8 April 2020. Ia diwujudkan untuk mempromosi dan memasarkan produk kraft tempatan secara dalam talian di mana pelbagai produk kraft dalam bidang tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraft ditawarkan oleh usahawan kraft. Penggunaan e-Kraft Bazaar ini telah memberi impak yang positif kerana dapat menjimatkan masa dan kos serta berupaya memasarkan produk dengan lebih cepat sepanjang masa. Sehingga 23 Julai 2020, seramai 1,085 orang usahawan telah berdaftar sebagai ahli e-Kraft Bazaar di mana seramai 128 orang merupakan usahawan dari negeri Sarawak. Kraftangan Malaysia turut melancarkan aplikasi Kraft on the Go pada 1 April 2020 bagi menyediakan perkhidmatan secara digital dalam bentuk mobile apps kepada masyarakat dalam meningkatkan kebolehcapaian maklumat mengenai usahawan kraft di seluruh Malaysia. Maklumat ini disediakan dalam bentuk directory yang mengandungi profil usahawan, keterangan produk, imej maklumat, media sosial dan lokasi premis. Ia boleh dimuat turun melalui aplikasi Play Store dan App Store. Inisiatif ini membolehkan pelancong mengakses secara terus ke tempat usahawan melalui Google Maps. Dan suka saya nak kongsikan di sini, kita ada buka cawangan kecil kraftangan di dekat parlimen ini.
bolehlah pergi melawat di sana dan seterusnya untuk membantu membeli barang Malaysia melalui kraftangan di sini. Banyak batik-batik termasuk yang ada etnik Sarawak. Kalau yang Muhammad Lanang tadi nak mempromosikan etnik design Sarawak. Saya tahu yang Muhammad Pontian telah menyokong kita dari dia beli 1 sampai beli ke-4, lepas tu dia datang balik. Ya, beli 4 baju batik. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Terima Jadi kasih saya bagi menyerulah diskaun. yang lain untuk ikut apa yang Yang Berhormat Pontian lakukan. Yang Berhormat Lebah Pantai nak. Saya pun nak beli lepas ni, Ah. tapi sebelum tu saya nak cadangkan juga sebenarnya Yang Berhormat Menteri, Parlimen ni bila kita bersidang seperti ini adalah masa yang paling sesuai bukan sahaja untuk kraftangan tapi juga hasil-hasil karya termasuk Balai Seni Negara. Kalau kita lihat di UK, Westminster dan juga Portcullis House seringkali menempatkan karya-karya seni, dan saya cadangkan selain daripada kraftangan, kita bawa permanent collection daripada Balai Seni untuk dipamerkan sewaktu persidangan Parlimen. Malah portret-portret ya ingin disumbangkan kepada Parlimen, saya rasa itu satu cadangan yang mungkin boleh dipertimbang. Terima kasih. InsyaAllah Yang Berhormat, terima kasih di atas cadangan tersebut. Seterusnya Yang Berhormat Bukit Bendera dan Yang Berhormat Tanjung Malim ada di dalam Dewan ini. Okay. Telah membangkitkan persoalan berhubung program Malaysia Rumah Keduaku ataupun Malaysia My Second Home atau yang lebih dikenali sebagai MM2H. Yang Berhormat Bukit Bendera minta kementerian menyemak semula prosedur MM2H supaya boleh dilakukan dalam masa sebulan dan bukannya sehingga akhir tahun. Saya nak maklumkan di sini Yang Berhormat, program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H merupakan satu inisiatif kerajaan Malaysia sejak tahun 2002 untuk menarik dan menawarkan peluang kepada warga asing yang mempunyai kemampuan keuangan yang tinggi serta memenuhi syarat untuk menetap dan merancangkan ekonomi di Malaysia melalui subsektor pelaburan, hartanah, pendidikan, perubatan dan automobil. Warga asing yang berjaya menyertai program MM2H akan diberikan pas lawatan sosial dengan visa masuk berulang kali untuk tempoh 10 tahun dan boleh diperbaharui. Walau bagaimanapun Tuan Diri Petua, sejak 18 tahun pelaksanaannya, program MM2H ini belum pernah dikaji semula. Berikutan kawalan kemasukan warga negara asing ke negara sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula 18 Mac 2020 yang lalu, kerajaan mengambil peluang untuk menjalankan kajian semula terhadap program ini. Oleh yang demikian, kerajaan telah memutuskan untuk program MM2H dibekukan buat sementara waktu bagi memberi peluang untuk kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan untuk mengkaji program MM2H secara komprehensif. Antara perkara-perkara yang akan diteliti dalam kajian ini termasuklah kriteria, syarat-syarat, insentif-insentif serta kajian perbandingan dengan program-program luar negara yang setara dengan program MM2H seperti Citizenship by Investment ataupun CBI atau Residence by Investment ataupun RBI. Kerajaan juga yakin bahawa hasil kajian tersebut yang akan disinergikan dengan keperluan semasa program MM2H akan memberi manfaat kepada semua pemegang taruh yang terlibat termasuk syarikat berlesen MM2H. Ini juga akan menjadikan program MM2H setanding dengan program seumpamanya di peringkat antarabangsa. Seterusnya Menteri, Boleh tanya. Menteri minta penjelasan. Ya, Yang tadi mana, saya Menteri? mendengar Yang mana? Tanjung Malim. Program dia. ya, dia jawab Bukit Bendera tadi. Okey. Sekejap. Okey, terima kasih Menteri, terima kasih Timbalan Tuan Yang Di-Pertua. Saya setuju dan saya sokong usaha kerajaan untuk menambahbaikan ataupun kaji semula projek MM2H ini. Cuma saya minta Menteri supaya jangan ada supaya polisi ini jangan bersifat retrospektif, iaitu permohonan-permohonan lama dari 2019. Saya dimaklumkan bahawa ribuan permohonan telah ditendang balik ataupun ditolak atas sebab kaji balik ini. So
Ini soalan pertama. Saya minta supaya jangan bersifat retrospektif lah. Kita kalau boleh selesaikan backlog yang ada. Yang kedua, saya juga ingin minta kementerian supaya membantu perunding-perunding MM2H ini sebab kalau tak silap ada lebih kurang 400 lebih syarikat perunding dan dari September 2019 hingga Disember 2020 kalau kita mengikut kenyataan Motek 2 hari yang lepas dalam tempoh pembekuan ini mereka tak ada apa-apa pendapatan. Malah mereka perlu bayar balik deposit yang sebelum ni dibayar oleh pelanggan. So saya rasa ini melibatkan satu jumlah yang besar. Saya minta Motek boleh tolonglah kawan-kawan kita ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, kami di Motek hanya membantu untuk memproseskan. Namun begitu kita apa yang kita bincang di dalam Dewan Yang Mulia ini akan dicatatkan secara rasminya, maka kami akan kemukakan kepada kementerian yang bertanggungjawab, terutama sekali yang mempunyai undang-undang kuasa dari segi undang-undang untuk melihat secara keseluruhannya dalam bidang yang melibatkan MM2H ini. Tapi kami tidak ada kuasa undang-undang, ya, kami hanya mempunyai kuasa dari segi administratif saja, Ya Berhormat. Namun begitu seperti yang saya nyatakan tadi, insya-Allah oleh kerana ianya akan direkodkan, maka kita akan kemukakan perkara ini kepada pihak yang berwajib, ya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencelah balik pulau mengenai MM2H jugalah. Saya cuma nak bertanya kepada Menteri, apakah sebab-sebab ataupun isu-isu yang menyebabkan tindakan ataupun keputusan untuk membekukan semua permohonan application permohonan MM2H daripada bulan September yang lepas sehingga bulan Mac tahun ini. Kalaulah ianya disebabkan ada beberapa peserta MM2H yang dengan izin violating the law of the country, saya rasa itu patut ditangani dengan tindakan undang-undang ataupun enforcement penguatkuasaan daripada kita ada 5-6 orang yang buat salah, kita ambil semua yang genuine application terpaksa kita tangguh. Ini secara tidak langsung menyebabkan image negara kita tidak setanding dengan negara jiran yang begitu agresif untuk saya nak tanya soalan saya, bagaimanakah untuk menangani, berapa lama lagi lah kementerian nak ambil masa untuk mengkaji, sebab saya rasa ini kena buat secara cepat mungkin. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih Muhammad kerana prihatin dalam perkara ini. Okey, pertama sekali apabila waktu PKP ini kita dapati isu yang berlaku di sini ialah apabila ada perkara-perkara yang tertentu perlu dikaji semula, dilihat ada kelemahannya, bukan kerana ada yang salah dari segi kriminal ke apa, tetapi ianya oleh kerana ianya telah menampakkan kelemahan dan peluang untuk kita menambah baik keadaannya. Jadi di antara perkara-perkara yang akan diteliti kan termasuklah kriteria seperti yang saya nyebutkan tadi, dan insentif serta kajian perbandingan dengan program-program luar negara. Kita nak melihat perbandingan. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, telah pun pada masa ini pun telah berlaku satu kajian, satu lab juga, kita daripada Motek bekerjasama dengan agensi-agensi ataupun kementerian yang lain untuk melihat dari segi secara keseluruhannya, dan pegawai-pegawai dari Motek telah membantu untuk memberi pandangan bagi pihak kita bagaimana kita boleh membantu untuk memperbaiki keadaannya. Jadi itu bukan hanya satu keputusan oleh Motek.
Kerana kami juga bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, maka sebab itu oleh kerana peluang ini adalah peluang terbaik untuk kita mengemaskini prosedur dan juga mungkin dari segi insentifnya, kriterianya, maka mungkin ianya akan menjadi satu program yang lebih komprehensif lagi, lebih efektif dan komprehensif insya-Allah. Kerana kita tahu ini menjana satu projek yang boleh menjanakan ekonomi untuk negara, Yang Berhormat, ya. Terima kasih, Yang Berhormat. Seterusnya, ahli Yang Berhormat telah menyentuh perkara berhubung pelan pemulihan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada industri pelancongan akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Ada 8 orang, Muhammad Macang, Balik Pulau, Teberau, Kota Melaka, Tawau, Rompin, Hulu Selangor dan Bukit Bendera. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang pernah saya jelaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini, sebelum ini penularan wabak COVID-19 telah memberi impak negatif yang sangat besar, bukan sahaja kepada industri pelancongan tempatan, malah turut memberi kesan kepada industri pelancongan global. Justru MOTAC telah merangka pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan dalam usaha membantu industri pelancongan dan kebudayaan untuk bangkit semula. Sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, kejayaan Malaysia dalam membendung penularan pandemik COVID-19 telah membolehkan sektor pelancongan domestik beroperasi semula bermula 10 Jun 2020 yang lalu. Ini terutamanya penggiat industri pelancongan untuk merancakkan semula aktiviti pelancongan yang terjejas teruk ketika tempoh pelaksanaan PKP dan PKPB yang lalu. Bagi memastikan industri pelancongan kembali aktif, Kementerian telah merangka pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan melalui strategi-strategi jangka pendek dan sederhana, iaitu pertama, memulihkan kembali keyakinan orang awam untuk kembali melancong melalui kempen Malaysia Bersih dan Selamat. Kedua, merancakkan semula pelancongan domestik. Ketiga, meneroka potensi ketibaan pelancong asing melalui pelancongan rentas sempadan atau cross-border tourism seperti mengadakan gelembung perjalanan atau travel bubble dengan negara-negara jiran atau destinasi-destinasi zon hijau. Dan keempat, memberi keutamaan kepada segmen yang telah dibenarkan oleh kerajaan seperti pelancongan kesihatan, taman tema dan MICE, iaitu Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions dengan izin. Pada peringkat permulaan, Menteri, boleh mencelah sikit. Saya juga ada membangkitkan isu yang sama, tetapi nama Kimanis tidak disebut dalam jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Tapi tidak apa, mungkin barangkali akan dicek balik dengan pihak-pihak berkenaan. Cuma satu perkara yang saya ingin bangkitkan di sini Yang Berhormat Menteri, soal pekerja-pekerja yang terlibat dengan sektor pelancongan di negara ini dan di Sabah terutamanya, banyak kehilangan kerja akibat tidak ada aktiviti pelancongan yang sedang berjalan. Kebanyakan mereka bekerja sebagai tour guide, tetapi hari ini sudah hilang pekerjaan. Barangkali pihak kementerian boleh memberikan satu langkah yang terbaik bagaimana membantu pekerja-pekerja yang terlibat dengan sektor pelancongan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya semasa MCO, masa PKPB ini, kami di MOTAC telah membantu terutama sekali dari segi untuk upskilling dengan izin untuk melatih semula mereka-mereka ini yang bekerja dengan MOTAC, dengan penggiat industri pelancongan. Di antaranya ialah tour guides tadi, Muhammad. Kerana kita tahu bahawa merekalah yang paling terkesan. Namun begitu ada juga program-program lain yang telah dianjurkan oleh kerajaan. Ini sebenarnya adalah jawapan yang diberi melalui Kementerian Sumber Manusia yang telah memperkenalkan 3 program, ya. Pertama ialah program pengekalan pekerjaan atau Employment Retention Program, ERP, yang merupakan bantuan segera sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji akibat penularan pandemik ini. Walaupun ini bukan dalam bidang kuasa kita, tetapi oleh kerana ia melibatkan mereka bertugas dalam
industri perhotelan ya. Kedua ialah program subsidi upah yang bertujuan untuk membantu majikan yang terkesan untuk meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan dan punca pendapatan. Bantuan kewangan dibayar kepada majikan setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah berdasarkan saiz perusahaan. Dan ketiga ialah program insentif pengambilan pekerja ataupun hiring insentif dan program latihan di bawah penjana. Program insentif pengambilan pekerja bertujuan merangsang permintaan pekerjaan dalam kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan pencari kerja tempatan yang terkesan. Program latihan menyediakan latihan semula atau reskilling yang saya sebutkan tadi and upskilling berdasarkan keperluan majikan dan pekerja. Majikan dan pencari kerja adalah diminta untuk berdaftar dengan portal pekerjaan negara ataupun PPN iaitu My Future Jobs agar proses berhubung dengan insentif ini dapat disalurkan dengan lancar. Yang Tuan Dipertua, izinkan saya habiskan hanya dalam soalan ini, sebenarnya banyak lagi ya. Kalau yang lain tu tak menerimanya, saya akan memberi jawapan bertulis. Tetapi dalam hal ini jawapan untuk 8 orang tadi termasuk dan tambahan lagi ya Kim Manis kerana tak disentuh di sini tadi kan. Saya akan minta supaya ianya dimasukkan sekali untuk Kim Manis. Terima kasih, terima kasih. Menteri minta penjelasan sikit Menteri. Kejap, biar saya habiskan ini sebab saya tak mahu mencuri masa orang. Ya, ini Datuk biarkan Speaker saya habiskan. memandangkan Kalau Yang Mohd, Kementerian Yang Pelancongan merupakan satu Yang Mohd, kementerian yang penting. Tuan Yang Dipertua, biar saya Bolehkah habiskan. beri masa Mungkin yang lebih soalan kepada Yang Mohd kementerian berada di dalam jawapan ini ya. Tunggu sekejap ya. Kalau adanya dalam jawapan ini, kita tak perlu soal lagi. Saya nak penjelasan. Tadi Menteri ada sebut tentang merancakkan pelancongan dalam negeri. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, hari ini kalau kita nak menggalakkan supaya rakyat tempatan untuk melancong dalam negeri, tetapi masalah sekarang ialah mereka tidak mempunyai wang yang berlebihan untuk pergi melancong. Jadi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, adakah sebelum ini ya kita pernah kata kita nak adakan satu program yang dinamakan Digital Tourism Voucher, ya, di mana kita akan memberikan kepada rakyat seorang RM100 untuk menggalakkan mereka pergi melancong dengan menggunakan voucher tersebut. Adakah program ini akan dilanjutkan, akan diadakan? Soalan akhir yang Pak Menteri nak jawab. Sebab itu yang Tuan Dipertua, sebab itu saya kata biarkan saya habiskan ini dulu. Mungkin ada tersirat di dalam jawapan ini ya. Saya nak habiskan ini untuk complete the answer for this particular issue. Terima kasih ya. Pada peringkat permulaan, MOTEC telah melaksanakan 5 tindakan utama iaitu menggalakkan rakyat kembali melancong dalam menyemarakkan semula industri pelancongan domestik negara melalui tawaran-tawaran oleh penggiat industri pelancongan seperti perhotelan. Kedua ialah menggerakkan semula produk-produk dan aktiviti-aktiviti di bawah sektor pelancongan untuk kembali menjana pendapatan dan menyumbang kepada ekonomi negara. Dan ketiga, membenarkan lawatan pengunjung ke semua premis dan fasiliti awam kebudayaan seperti museum, galeri, arsip, pusat kraftangan, memorial, perpustakaan dan kompleks kebudayaan. Keempat, membenarkan penganjuran program dan acara berbentuk kebudayaan dan kesenian berdasarkan prosedur operasi standard acara langsung bermula 1 Julai 2020. Dan kelima, menggalakkan komuniti pelancongan mengamalkan pembudayaan baru dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard yang telah ditetapkan sebagai norma baharu aktiviti pelancongan di Malaysia. Seterusnya, bagi tempoh masa jangka panjang, Kementerian akan terus komited melaksanakan pelancongan lestari, smart tourism yang disebutkan tadi serta meningkatkan pendapatan pelancongan seiring dengan agenda Sustainable Development Goals 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bertujuan untuk melindungi, memelihara dan memulihara alam sekitar, seni budaya dan warisan.
dan bantuannya ya Tuan Yang Ketua, seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah menyediakan insentif dan bantuan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu Prihatin, Prihatin PKS tambahan dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang boleh dimanfaatkan oleh pemain industri pelancongan dan perhotelan di seluruh negara. Bantuan yang diumumkan ini telah mengambil kira permohonan oleh penggiat industri pelancongan seperti Malaysian Association of Hotels (MAH), Malaysian Association of Hotel Owners (MAHO), Malaysia Budget Hotel Association (MYBA), Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATA), Malaysian Inbound Tourism Association (MITA) dan sebagainya. Ia bukan sahaja bertujuan untuk meneruskan kelangsungan aktiviti sedia ada, malah boleh turut digunakan untuk menambah baik produk-produk industri pelancongan. Sebenarnya Yang Berhormat Tuan Ketua, banyak lagi. InsyaAllah saya akan, sebab jawapan sudah ada di sini, kita cuma hantar lagi kepada mereka yang telah menanya soalan. Namun begitu, Tuan Ketua, sebelum saya mengakhiri sesi pengulungan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda bagi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pada hari ini suka saya mengajak ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat Malaysia di luar sana untuk bersama-sama semarakkan semula pelancongan domestik dan menyokong seni dan kebudayaan kita. Terokai produk eko pelancongan dan lawatilah destinasi-destinasi pelancongan di negara kita. Kenali dan hargai seni pakaian, tarian, hiburan dan kebudayaan orang kita. Sokonglah dan gunakan produk kraf hasil seni tangan rakyat kita. Namun, dikala kita mengembara, jangan kita alpa dan jangan kita abaikan tanggungjawab kita di era norma baharu. Bagi mengelakkan daripada berlakunya gelombang ketiga, saya menyeru kepada rakyat Malaysia untuk terus komited mengamalkan kelaziman baharu seperti penjarakan fizikal dan kebersihan kendiri yang tinggi yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Sesungguhnya kita tidak mahu keringat dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh petugas barisan hadapan menjadi sia-sia. Dengan itu, Tuan Ketua, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pandangan, teguran, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Tuan Ketua, ada tadi Menteri yang masih lagi nak menanya soalan. Saya boleh dipanggil untuk kita berbincang. Sebab kalau di sini lagi saya ambil masa, kalau Tuan Ketua tidak saya nak jawapan bertulis untuk isu yang saya bangkitkan. Banyak. Sebenarnya banyak lagi yang banyak berhormat. kali berdiri. Saya nak tanya untuk maklumat yang berhormat. Yang banyak lagi. Jumpalah Menteri ajak minum teh tarik. Ni ada 2 lagi kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Boleh. Sebab banyak lagi yang berhormat. Saya minta maaf tak dapat menjawab semuanya di sini. Tapi insyaAllah kalau tak menerima jawapan bertulis, sila maklumkan saya. Sebab jawapannya semua sudah disediakan. Terima kasih ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada 2 Menteri, lagi kementerian. happy birthday ya. Tanjung Balin pun nak minta jumpa.